Maka mulai tahun hadapan, pendekatan penyasaran semula subsidi akan dilaksanakan secara berfasa. Membelanjakan RM393.8 bilion, Kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim membentangkan belanjawan bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat merupakan yang paling tinggi dalam sejarah. Perdana Menteri berkata sebanyak RM303.8 bilion diperuntukkan untuk membelanjakan mengurus, manakala RM90 bilion untuk belanja pembangunan dan RM2 bilion simpanan luar jangka. Ia merupakan belanjawan kedua dibentangkan Anwar yang juga Menteri Kewangan sejak mengambil alih jawatan Perdana Menteri. Siapa yang peroleh durian runtuh dalam belanjawan kali ini? Peruntukan untuk sumbangan tunai rahmah STR akan dinaikkan kepada RM10,000 bilion tahun depan. Peningkatan peruntukan berbanding RM8 bilion tahun ini dapat dibuat susulan penjimatan menerusi pelaksanaan subsidi bersasar. Kadar maksimum STR juga meningkat daripada RM3,100 kepada RM3,700. Selain itu, kadar minimum STR untuk golongan belia juga meningkat dari RM350 kepada RM500. Bagi menggalakkan rakyat meningkatkan kemahiran serta menceburi bidang baharu, kerajaan memberi pelepasan cukai sehingga RM2,000 bagi yuran khusus meningkatkan kemahiran atau kemajuan diri dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2026. Ia merangkumi pelepasan gaya hidup meliputi yuran untuk menyertai kursus kemajuan kendiri seperti kursus bahasa, fotografi, menjahit dan sebagainya. Kerajaan menyediakan RM2.4 bilion kepada Felda, Felkra dan Risda untuk terus merancangkan aktiviti agri-komoditi dan meningkatkan sosioekonomi pekebun kecil. Kerajaan akan menyediakan insentif program tanam semula sawit dengan peruntukan RM100 juta. Insentif ini akan ditawarkan secara geran dan pinjaman kepada 7,000 pekebun kecil sawit persendirian. Sebanyak RM90 juta kepada Risda dan Felkra menggalakkan pekebun kecil mengoptimumkan penggunaan tanah ladang melalui penghasilan tanaman makanan dan ternakan seperti cendawan, nenas, lembu dan ayam. Sejumlah RM5.8 bilion peruntukan untuk pembangunan Sarawak manakala RM6.6 bilion untuk Sabah. Kerajaan juga meningkatkan kadar pemberian khas interim untuk Sarawak dan Sabah kepada RM300 juta, RM16 juta bagi Sarawak dan RM125.6 juta bagi Sabah sebelum ini. Kali terakhir, kajian semula pemberian khas kepada Sarawak dan Sabah dibuat masing-masing pada 1999 dan 2022. Ikhtiar Fly Siswa telah diperkenalkan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan bagi mengurangkan beban kewangan pelajar yang ingin pulang ke kampung halaman. Bantuan ini diteruskan untuk memanfaatkan hampir 60,000 pelajar daripada keluarga kurang mampu. Kerajaan mencadangkan had pengecualian cukai pendapatan ke atas elang penjagaan anak ditingkatkan daripada RM2,400 kepada RM3,000. Bagi tahun 2024, kerajaan akan memperluaskan program ini di 3 lagi pusat penempatan sementara masing-masing, satu di Sabah, Sarawak dan Semenanjung dengan peruntukan RM10 juta. Kerajaan bersetuju memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober 2023 hingga 31 Mac 2024. Diskaun bayaran diberi dengan kadar 10% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Tambahnya, pembayar bakal diberi diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 5% daripada baki hutang dalam sekali bayaran, manakala 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual.